يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي أعطى فأغنى يبتلي أقواما بالفقر وآخرين بالغنى لتبين الصابر على البلواء والشاكر على النعماء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الشاكرين وأفضل الصابرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وأصحابه البررة المتقين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واسعوا إلى مرضاته وسارعوا إلى مغفرته وجنته فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Surah Al-Imran ayat 133. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Kerana sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka syurga yang dipenuhi dengan segala nikmat dan segala kemudahan yang disediakan dan kekal abadi buat selama-lamanya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, hidup yang bermakna adalah hidup yang diberkati. Keberkatan di dalam hidup adalah idaman setiap insan yang beriman. Kerana dengan keberkatan yang dianugerahkan kepada seseorang menjadikan hidupnya bahagia walaupun tidak dikurniakan kemewahan harta benda dunia. Harta yang sedikit mencukupi kerana diberkati, dan umur yang panjang dilalui dengan penuh ketenangan kerana telah mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga anak-anak yang ramai menyejukkan pandangan mata kerana ada keberkatan kepadanya. Keberkatan bermaksud kebaikan, dan sebagai hamba Allah kita dituntut supaya sentiasa memohon keberkatan daripadanya. Memohon keberkatan daripada Allah bermaksud meminta kepadanya supaya segala nikmat dan kurniaannya kepada kita disertai dengan kebaikan. Ini bermaksud kalau kita mendapat harta, maka harta yang diperolehi itu akan memberi kebaikan kepada kita. Tanda-tanda bahawa harta kita diberkati ialah apabila cukup nisab dan haulnya, kita bersegera mengeluarkan zakat, dan dengannya kita mendapat pahala. Di samping Allah menjamin penambahan harta tersebut kerana telah diberkatinya. Selain itu, harta yang dimiliki akan terus diberkati apabila pemiliknya sentiasa mengintai-ngintai peluang dan kesempatan untuk membelanjakannya kepada jalan Allah. Dan secara umumnya harta yang diberkati itu diperolehi dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang halal. Sebaliknya, harta yang tidak berkat membuatkan pemiliknya sering gelisah dan tidak tenteram. Di samping harta yang banyak yang telah dikumpulkannya dirasakannya tidak mencukupi. Di antara tanda-tanda harta yang tidak berkat ialah apabila pemiliknya memperolehinya dengan cara yang haram dan membelanjakannya juga pada jalan yang haram. Kebiasaannya tidak terlintas di dalam hati pemiliknya untuk berbuat kebajikan dengan harta itu. Kalau ia berbuat kebajikan pun, seumpama bersedekah
mengadakan jamuan dan kenduri serta mengeluarkan zakat, maka kebajikan yang dilakukannya itu tidak akan dibalas oleh Allah dengan kebajikan, kerana kebajikan yang telah dilakukan itu dikira batal kerana menggunakan harta yang tidak barakah. Biarpun manusia menilai kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi Allah tetap tidak menilainya sebagai kebajikan, kerana kebajikan yang dilakukan itu tidak menggunakan harta yang barakah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sebenarnya harta yang kita miliki akan mendapat keberkatan daripada Allah melalui dua cara, iaitu mendapatkannya dengan cara yang halal dan menggunakannya serta membelanjakan pada jalan yang halal. Harta yang diperolehi dengan cara yang haram, walaupun dibelanjakan pada jalan yang halal, pasti tidak mendapat keberkatan dan menjadikan pemiliknya sentiasa merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Di samping hidupnya hilang dari ketenangan dan kebahagiaan. Seterusnya, harta yang kita perolehi dengan cara yang halal belum terjamin mendapat keberkatannya, melainkan kita akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berjaya dalam ujian tersebut, maka berkatlah harta kita dan kesannya segala kegiatan hidup kita yang ada kaitannya dengan harta tersebut akan turut mendapat keberkatan. Salah satu cara untuk menghadapi ujian tersebut ialah sering berdoa kepada Allah supaya memberkati segala harta yang kita miliki. Antara perkara-perkara yang menghalang kita daripada mendapat keberkatan melalui harta yang kita miliki, apabila bersarangnya di dalam diri kita sifat kedekut. Sesungguhnya sifat kedekut boleh menghalang seseorang daripada mengeluarkan zakat, menghulur derma dan sedekah, serta bersimpati kepada mereka yang kurang bernasib baik. Selagi mana sifat kedekut terus mencengkam diri seseorang, maka selagi itulah ia gagal mendapat keberkatan daripada hartanya. Selain sifat kedekut, hasutan iblis juga turut memainkan peranan untuk menghalang seseorang untuk mencari keberkatan melalui hartanya. Syaitan sama sekali tidak akan menyuruh manusia menggunakan harta pada jalan kebaikan. Sebaliknya, tidak akan berhenti daripada menghasut manusia supaya menggunakan harta untuk melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sekiranya kita berjaya mengikis sifat kedekut di dalam diri dan menyekat gangguan syaitan yang menggoda, maka yakinlah dan percayalah bahawa peluang mendapat keberkatan melalui harta kita amat cerah. Dan itu tandanya kita berjaya di dalam ujian yang kita lalui. Tetapi sekiranya sifat kedekut terus mencengkam diri dan hasutan syaitan terus dilayani, maka itu tandanya kita tidak berjaya di dalam ujian dan amat sukar bagi kita mendapat keberkatan melalui harta yang kita miliki itu. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, selain daripada harta, kita juga dituntut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberkati umur kita. Apalah artinya umur yang panjang tetapi tidak mendapat keberkatan, dan lebih baik umur yang pendek tetapi mendapat keberkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasana amaluhu, rawahul Tirmizi. Yang membawa arti, orang yang paling baik dari kalangan kamu
ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Oleh kerana keberkatan itu adalah kebaikan, maka umur yang panjang akan mendapat keberkatan jika diisi dengan kebaikan, yaitu amal soleh yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan berterusan. Sesungguhnya umur seseorang sering dikaitkan dengan hidup. Selagi ada umur, maka selagi itulah seseorang itu masih hidup. Maka hidup yang bermakna kepada seseorang adalah hidup yang diberkati, kerana dengannya dapatlah ia merasai nikmat kebahagiaan dan ketenangan di samping rahmat Allah turun mencurah-curah semasa hidupnya dan sesudah ia mati. Kerana ingin mendapat keberkatan dalam hidup, maka kita dituntut supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur, supaya kita dapat melakukan amal ibadah sebaik mungkin. Kerana setiap amal ibadah yang dilakukan akan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang yang melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. Suratul Ra'd ayat yang ke-29, yang bermaksud orang-orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mimbar ini ingin menyeru buat diri saya sendiri dan seterusnya pada hadirin yang hadir pada hari ini, supaya kita tidak berlengah-lengah lagi mencari keberkatan di dalam kehidupan yang sementara ini. Oleh itu, janganlah kita melepaskan peluang di dalam kehidupan yang sementara ini untuk mencari keberkatan hidup dengan beramal soleh, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari nanti. Marilah kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang sentiasa memelihara salat dan mendirikannya apabila telah masuk waktunya. Marilah kita membelanjakan harta kita dengan mengeluarkan zakat dan bersedekah kerana mencari keberkatan daripadanya. Dan marilah kita habiskan sisa-sisa kehidupan dan umur kita ini dengan beramal ibadah supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Suratul A'raf ayat yang ke-96, yang maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengkurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan rasul-rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منذر من الضلالة والجلاة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدريسة، وولي عهده دوليان تأمت مليا تنكو شرف الدين بدريسة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير ذات، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.